Okay, so korang pernah dengar tak orang yang bersahabat dengan hantu? Berdasarkan pengalaman aku sendiri ketika aku belajar dulu. So, korang belum kenal lagi sahabat aku ni sebab dia masuk lambat. Tempat yang aku belajar ni adalah satu tempat pengajian yang agak Islami. Masa kita orang dulu, kita orang akan makan sama-sama, beli makanan. Aku pergi bilik dia, dia pergi bilik aku, macam tu lah. Waktu tu, dia tak nak makan. Dia just teman kita orang pergi kafe, tapi dia tak nak makan. Tak tahulah kenapa kan. Dan bila dah malam pun, dia tak nak makan juga. Selalunya orang ni setiap masa dia lapar. Macam aku ni setiap masa aku lapar. Tapi dia tak tahu kenapa, dia still tak lapar sampai kita orang risau dia ni jatuh sakit. Bila lama kelamaan, tadi orang makan tu memang susah. Dan masa tu sampai aku siap bergurau lah. Aku cakap, kau ambil Herbalife kan? Something like that lah. Lepas tu aku siap cakap, kau diet kan? Kita tu, perangai dia pun berubah. Yang mana dulu dia banyak cakap dan kuat gelak Tapi masa tu dia jadi seorang yang sangat pendiam. Lepas tu suka senyum sorang-sorang. Perkara yang kedua, yang pelik yang berlaku adalah dia selalu tanya soalan, kau period dia suka tanya soalan tu berulang kali. Dan dia suka tanya dekat aku dengan roommate dia, kau period ke, kau period ke. So masa tu roommate dia pun dah pelik tau, kenapa dia suka tanya soalan yang sama. Aku pula masa tu, even though aku bilik lain, kadang-kadang dia macam boleh tahu tau yang aku ni period. Aku masa tu memang nak pergi basuh pad. Dan dia kata dia nak ikut, dia cakap. Dan masa aku tengah basuh aku punya pad tu, dia lalu lalang tau. Dia mandi dekat depan bilik ayah aku tu, maksudnya dekat depan pintu tandas aku tu. So aku pun rasa macam, kenapa ni? Dan aku tak tahu itu dia mula-mula, memang aku tak tahu. Dan bila aku keluar, aku tengok, rupanya dia. Kau tengok aku, jom kita balik bilik. Aku pun macam cakap macam biasa je lah. Tapi masa tu dia hanya diam sahaja. So bila aku dah sekarang ni baru aku realise yang masa tu sebenarnya dia memang tunggu pelajar mana yang tak masuk pad macam tu. So korang perempuan yang kat luar sana, please korang kena jaga kebersihan walaupun korang bukan kat hutan ke, bukan dekat mana-mana, kat mana-mana je lah korang kena jaga kebersihan. Perkara yang ketiga, kali waktu maghrib, dia mesti akan meracau tau. Dia akan cepat seorang, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia sedih. Aku macam, ya Allah, kenapa dengan kau ni? So roommate dia mesti akan panggil aku, Jia datanglah ni, tengok ni, kenapa dengan dia, macam tu lah. So aku akan datang lah selalunya. Dan dia punya waktu maghrib tu, dia memang kadang-kadang dia saja tak nak bagi kita ni solat lambat macam tu. Dia kata dia sakit dada lah, dia pening kepala lah, sampai dia tak boleh bangun lah. Tapi hari demi hari dia makin jadi lagi teruk. Untuk first day tu dia kata dia macam pening kepala lah, korang turun urut lah, apalah semua. Tapi bila the next day tu makin teruk sampai satu hari tu dia terbaring je pada waktu maghrib, nazak macam dia nak mati. Macam dia kata aku macam tu macam dia tarik nafas macam tu kan. Masa kita study group, dia ni merupakan student genius tau, memang pandai sangat. Aku rasa waktu tu cara pembelajaran kita orang dengan dia berbeza tau. Dia ajar kita orang, dia banyak diamkan diri. Kita buat lawak pun dia tak gelak-gelak, dia sangat serius. Tapi masa tu aku pelik juga tau. Aku pelik juga. Hantu dia pandai kat mengajar. Aku macam fikir macam, dia ke hantu yang mengajar? Aku tengah fikir juga. Tapi sebenarnya apa yang aku dapat rungkaikan, masa mengajar tu mungkin diri dia. Tapi benda tu nak mempengaruhi dia. Macam rambut dia tak keluar pun kat sini. Aku tak tahu apa yang dia tolakkan. Tapi dia akan keep tolak. Dia ajar pun dia akan keep tolak. Aku macam, aku memang suka tengok dia. Sebab aku rasa macam, dia ni pelik je macam tu. Tanya dia kan, kau panas ke? Dia kata, tak lah. Dia gelap-gelap, lepas tu tiba dia serius dia. So the climax one adalah nak dijadikan satu hari tu, ustaz tu datang. Dan ustaz ni dia merupakan pakar perubatan Islam. Ustaz tu ada promotekan satu minyak wangi, dia kasturi hitam. Kasturi hitam ni memang jin tak suka. Ustaz ni dia ada cakap, kasturi hitam untuk prevent diri kita daripada syaitan and so on. So aku beli dan bukan untuk aku sebenarnya. Sebab aku memang nak try kat kawan aku tu dekat sana. And then aku pergi dekat sahabat aku ni. Dan dia pada jauh dia dah pandang aku. Dia macam dah tahu yang aku nak bagi sesuatu macam minyak wangi dekat dia. Aku masa tu, alamak, kenapa dia aku macam ni? Aku dah takut sangat. Jauh aku buka siap-siap. Tapi aku sorak dalam tangan sebab aku takut dia lari. So aku buka, aku terus letak dekat hidung dia. Aku letak kat hidung dia, dia boleh melompat guys. Dia melompat dan dia terlompat macam terkejut macam tu. Dia macam, weh, macam tu dia cakap. Lepas tu dia terus lari. Dia lari kawan-kawan. Dia lari, tak naik lift dah. Dia naik tangga, balik ke bilik dia. So masa aku bagi dia bau minyak wangi tu, aku just gelak-gelak macam nak tunjuk macam kita main-main je. Macam aku pergi dekat ustaz tu. Ustaz tu masih hadir. Saya rasa kawan saya ni macam ada gangguan lah. Boleh tak ustaz tengokkan dia? Aku tarik dia. This is climax one yang mana. So apa ustaz ni buat, dia baca ayat kursi. Dan dia baca ayat kursi ni 7 kali masa tu. Aku ni hanya tonton saja dan melihat saja sebab aku memang tak pandai pasal rawatan Islam. Yang kali pertama tu, sahabat aku ni masih gelak-gelak. Dia boleh gelak guys. Bacaan yang kedua, ayat kursi ni, dia dah start
macam serius, dia dah tak nak gelak. Macam tu lah. Dan bacaan yang ketiga, dia start macam menangis. Macam, janganlah baca, jangan. Macam tu lah. Dia kata, janganlah baca, jangan. Aku tak suka. Macam tu lah dia cakap. Dan yang kali keempat, ustaz ni baca, dia start menjerit pula. Dia kata, dah. Dia macam marah-marah lah. Kata, jangan baca, aku tak suka. Macam tu lah. Yang kali kelima, tak sampai 7 kali pun. Ustaz ni kata, dia nak baca sampai 7 kali kalau boleh. Tapi yang kali kelima ustaz tu baca, dia dah menjerit, yang suara dia dah berubah, yang mana bukan suara dia lagi. Suara tu pula dijerit yang sangat-sangat kuat, macam dalam filem kalau korang dengar orang tu jerit. Tingkat 10 pun boleh dengar dia jerit. Padahal bilik tu dekat ground floor. Betapa kuatnya dia jerit. Korang bayangkan. Dan masa tu juga, ustaz tu memang dah cakap, oh memang ada benda lah ni. Macam tu lah. Dan aku masa tu tersedar yang, oh my god, sama kawan saya ni, siapa orang tu? Aku memang terkejut sangat. Dia pun dah start okey, maksudnya ustaz tu baca, keluarkan benda tu semua. Malam tu juga kita orang call parents dia. So dia pun dibawa pulang. Okey, lepas 3 minggu dia berehat tu, kita orang baru decide nak call, tanya khabar. Dan masa tu nampaklah dia dah okey. Kita orang sembang dengan dia macam biasa, tengah on call kan masa tu. Dan cara dia bercakap pun normal lah. Macam kita orang first kenal dulu. So, roommate dia ni selalu hilang spek spek mata ni. So, sahabat aku ni, kita orang cakap dengan dia, kau tahu tak spek dia ni hilang lagi sebenarnya. Tapi ternyata yang roommate dia tu bukanlah clumsy guys. Sebenarnya memang ada gangguan masa tu. Sebab apa? Sebab dia boleh cakap macam ni tau. Oh ya ke hilang? Cuba tengok dekat atas almari belah kiri. Dia macam bagi direction lah. Masa kita orang carilah, memang betul spek mata tu kat situ. Masa tu kita orang dah pelik dah. Dia ni dah okey ke belum? Macam tu. Dia tak datang tempat pengajian kita orang tu selama 3 minggu. Tak pergi kelas pun 3 minggu. Tapi macam mana dia boleh keep tahu spek mata tu kat mana? Aku dengan roommate dia 2 orang masa tu. Semua mata terbeliak macam, macam mana dia tahu dekat situ? Tapi kita tak cakap lah depan dia. Tengah on call kan masa tu. Aku macam terkejut. So masa aku terkejut tu, aku tersiku pintu almari. Tersiku, aduh, macam tu lah aku cakap. Lepas tu, sahabat aku ni, tengah on call tu, dia kata, langgar almari aku Dia cakap macam tu guys. Dan memang betul almari dia. Aku masa tu, okey, aku rasa macam yang bercakap dengan aku tu masih lagi bukan sahabat aku. So, korang nak tahu ke tak itu sahabat aku ke tidak? Nantikan untuk part 2. Dan korang jangan lupa tekan butang loceng untuk for the next video punya notification. Okay? Terima kasih korang sudi dengar cerita aku ni sampai habis. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.